Okay guys, Assalamualaikum. So semalam korang dah tengok kan apa itu supply, apa itu demand. So nak dirumuskan, supply itu di mana price akan membuat penurunan. Kawasan-kawasan yang price akan dah sampai nanti dia turun balik. Itu adalah supply. Sebab apa? Supply banyak. So macam contoh dia macam face mask. Dulu face mask tak banyak, and then harga dia mahal. And then sekarang ni supply dah banyak, dah ramai orang jual face mask. So harga dia akan turun. Itulah maksud supply and demand. So demand ni apa pula? Demand ni di mana kawasan yang menunjukkan price akan membuat kenaikan. So dekat Royal Q ni kita mencari kawasan demand and kita mencari kawasan supply. Sebab apa? Sebab kita nak minimumkan kita punya risk, kita nak entry, kita nak beli murah and kita nak jual mahal, baru buat keuntungan yang besar. Sebab tu masa hari apa tak ingat lah. Hari pertama, hari kedua saya trade. Hari kedua saya trade tu, malam tu saya tengok mana dekat kawasan demand lah. Dan then saya tengok saya nak beli kat sini, terus buat analysis, and profit saya adjust daripada 1.3 tu saya adjust kepada 12%. Sebab apa? Saya tahu price boleh sampai situ. Kena buat analysis lah. Kat situ kita buat analysis, baru kita dapat maksimumkan kita punya profit. So bukan nak cerita tu, kalau korang dah faham supply demand, I just nak tunjuk apa itu support and resistance. So resistance ni dia sama macam supply juga. Dia di mana kawasan-kawasan price kena tahan ataupun dia tak boleh nak teruskan kenaikan. So contoh dia macam ini. Kejap kita ada satu ni. Nak cari dia senang je. Nak cari resistance ni, tengok kat mana price selalu kena tahan. So dekat sini level ni, sekejap, kena lukis cantik-cantik, barulah bagus. Sampai sini. Sebab apa saya pilih dari situ sampai situ? Sebab dia kena 1, 2, 3, sini pun kena. Lepas tu tengok sebelah, kena tak? Kena. Cantik betul. Cantik-cantik lukisan. So kat sini nampak tak? Sebelum saya pernah share, sebelum price ni naik sampai sini, saya dah marking dah kawasan ni. Sebab apa? Saya nak tengok kat mana saya kena tutup saya punya robot. So bila price dah nak sampai area sini ataupun dia dah dekat sini saya dah kena tutup robot saya. Sebab apa? Robot dia punya perangai, makin dia turun makin dia beli. Masa naik nanti baru dia jual balik. So kita tahu dekat sini dia akan membuat price tu turun, tapi kita tak tahu dia sampai mana dia turun. Itu kita tak tahu. Tapi kalau dah macam ni punya gaya, mula-mula saya predict sampai sini, tapi saya tengok turun lagi. Kita nak tengok sampai sini. Then dekat sini dia buat kenaikan. Sebab apa dia turun sampai sini? Tengoklah dekat sini. Always look to the left. That is dia punya key. Kat sini kita ada apa? Kita ada support. Kat sini kita ada support. Ni kawasan support ataupun kawasan demand, di mana price membuat kenaikan. Ni kawasan support. Sekejap, kita kena dukir betul-betul cantik sikit. Ni kawasan support. Dan kenapa saya pilih kawasan ni? Nampak tak? Ni ada satu. Kena atas sikit. Kejap. Sini boleh tak? Kenapa saya pilih kawasan-kawasan macam ni? Biasanya orang akan letak dalam bentuk line, support and resistance ni. Tapi saya tak suka, sebab kita bukan nak tengok line, kita nak tengok area. So sometimes kita tanda line tu tak betul. Kita nak tengok area, baru kita nampak dah sampai kawasan ni. So supposedly kita kena buat apa? Macam tu. Ini adalah kawasan demand ataupun kawasan support. Nampak ni, price turun and then dia naik. Itulah demand ataupun support, di mana dia tahan price tu daripada turun, dia naik balik. Same goes to sebelah ni, yang ni.
Dia turun, naik balik. So dekat sini bukan tempat kita nak beli. Kita nak tengok ada apa yang dia buat. Itu yang maksudnya bila kita daripada time frame H4. Ni time frame. Kita buka H1 dulu. Nampak? Okey, saya dah nampak sesuatu. Kalau saya akan tanda kotak ni dulu. Ni. Saya marking ni lah. Ni yang saya cari. Mana kau? Setting, extend right, tak payah. Background tukar color purple. Okey, tengok kawasan purple ni. Buka time frame lagi kecil. Buka M30 dulu. Tadi H1, kita buka M30. Okey, dah nampak something. Sekejap replay dulu, tak best lah. Nanti tunjuk kat korang benda dah jadi ni, tak best. Okey, kita tutup sini dulu. Okey, yang ni kita tutup dulu. Okey. Lepas tu buka time frame M30, buka time frame M15. Dah nampak dah. Udah nampak. So dekat sini kita kena tanda kawasan dia punya resistance ni. Daripada sini contoh dia ada dua tempat resistance. Dia ada situ dengan kawasan sini. Ini kawasan resistance dia. Sebab apa saya tanda tu? Masa dia nak naik ni, dia kena tahan. Nampak ni, dia kena tahan dekat sini. Dia kena tahan, lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik dekat sini. Okey, kita tahu. Kita dah boleh, ni nampak ni. Ada satu, kat sini ada breakout, kat sini ada breakout. Breakout tu apa? Breakout tu di mana price membuat pemecahan resistance ataupun pemecahan support. Supposedly sampai sini dia kena turun, tapi dia naik. Kat situ kita nampak momentum bullish tu kuat ataupun momentum price nak naik tu tinggi. Dia naik, lepas tu dia mesti bukan naik ni kita terus buy, terus buka robot, bukan. Kita nak beli dengan harga yang murah. Ingat tu. Kita nak beli dengan harga yang murah. So kita nak entry, buka pula time frame M5 5 minit. So kita tengok dekat mana kawasan-kawasan. Okey, dekat ni kawasan yang saya nak beli. Ini adalah kawasan-kawasan yang saya nak beli. Sorry guys, tadi wife call. Okey, so kat mana tadi? Kita nak beli dekat kawasan-kawasan ini. Ini adalah kawasan-kawasan yang kita nak beli, tapi kita kena monitor dulu nak jadi lagi tepat. Kalau saya akan nak start beli dekat kawasan-kawasan ini. Saya nak start beli. Baru saya buka robot and then saya kira lah. Saya tarik pembaris, measure ini ke sini berapa persen. Ni 0.5. Dan saya akan buat setting kat robot. Sampai sini berapa persen, 1 sampai sini berapa persen. Okey, so saya akan setting gap dia 0.5, dia drop 0.5, 0.5%. Saya akan setting ikut setting saya lah yang saya nak. Lepas tu kita tengok betul tak betul. And profit, saya nak ambil TP ataupun take profit. Take profit saya akan tengok balik time frame lagi besar. So kat situ kawasan entry saya akan try. Kalau saya nak TP dekat kawasan ni. Saya nak TP dekat kawasan-kawasan ini. So berapa persen tu? Kalau daripada sini berapa persen pergi ke sini 13%. So kita boleh setting dalam kita setting kepada, saya akan setting 14% lah dia punya profit. Macam tu. Ini cara saya akan maksimumkan dia punya keuntungan ataupun dia punya ni. So kita tengok, dah jalan sampai situ. Dan kita nak tunggu lah. Tapi kat sini pun nak kena TP juga ni. Ini pun nak kena TP juga. Kawasan-kawasan ni pun kena TP juga sebenarnya, kan? Sebab tu dia sangkut dia turun. Tapi dia akan naik, cuma dia makan masa. Sebab apa? Ni time frame H4. H4 adalah setiap 4 jam. Kena faham. InsyaAllah lah sampai. Jangan InsyaAllah lah sampai kita kena percaya dengan kita punya setup. Tapi kalau dia dapat tembus sini, dia akan dia pergi balik sini kan. Ini dia akan terus meroket ni.
Trust me. Tapi bukannya kata wah macam tu nak terus buy lah sebab roket. Bukan. Kita kena ada analisis kita. Kita nak dia break sini, nanti dia push turun balik, tak dapat turun, baru kita buy. Ataupun you nak simpan, you nak hold untuk saving kat sini, you tunggu je lah dia break sini. Itu je lah. Tu salah satu cara lah. Oh, naik dah Alhamdulillah. Saya tengah beli ni, tengah buka robot. So harap faham lah apa itu support, apa itu resistance. So yang ni support H4. Buka dalam lagi kita akan jumpa support untuk M5, support untuk M1, support untuk M15, H1. Tu semualah. And then sebelum ni takut korang salah faham. Okay, korang tengok ni. Firstly, korang kena kenal candle. Ini apa candle nama ni? Ini candle hijau ni bermaknanya daripada sini dia close, dia buka dekat kawasan ni, dia buat kenaikan. Nampak tak? Sebab tu dia kali hijau. And then yang ni kenapa kali merah? Sebab dia buka dekat atas ni, dia membuat penurunan. Sebab tu dia merah. And then yang macam jarum ni apa benda? Ini kita panggil shadow. Jarum-jarum tu kita panggil shadow. Kejap, macam mana nak ubah ni tak apalah. Okay, jarum-jarum ni kita panggil shadow. Apa maksud shadow ni? Shadow ni adalah menunjukkan dia punya jejak perjalanan yang dia dah pergi semasa dalam bentuk candle H1 ni, dalam H4 ni. Dalam masa 4 jam untuk candle ni, dia dah pernah pergi naik, dia pernah turun. Dia ada cerita-cerita dia lah. Bila kita buka ke dalam baru kita faham lah. Kita buka ke dalam lebih detail baru kita faham lah apa itu, kenapa dia naik, kenapa dia turun. So sekarang ni itu sajalah buat masa sekarang ni. Nanti saya share pula untuk bab trend 9. Itu saja. Assalamualaikum.